Alright, okey. Sekejap saya akan bagi uh, dia punya exercise Kalau misal kata saya explain ke awak nanti dia dia macam tak faham. So saya kena sekali dengan exercise so supaya mudah kita faham dan dia praktik terus kan. Okey. So biasanya okey, biasanya untuk topik or apa ni, cross section, dia akan bagi satu gambar isometric. Okay, isometric. So this one is isometric isometric view. So ini dia akan bagi satu gambaran ortografik. Dia akan bagi satu gambaran ortografik. Okay, so kita tengok dekat sini, kita ada isometric satu, ortografik satu. Ada yang kadang-kadang soalan tu dia tak bagi macam ni. Dia terus potong di sini, dia bagi garisan potong kat sini. Okay, so dia bagi garisan potong, saya letak annotation sekejap. So dia akan bagi satu garisan kat sini, dia akan potong. Okay, so dia akan potong kat sini. So kalau tengok dekat sini ada A ni kan. Okay, so ini adalah arah pandangan kita. Okay, so kalau dia letak macam ni, maksudnya kita memandang ke arah sini. Okay, so kalau misal kata kita draw dia punya putusan pandangan hadapan dia, so kita memandang daripada bawah sini pergi ke depan sini. Okay, itu dia. So ini simple punya section cut. Okay, so dia straight line je. Tapi kalau misal kata you dah masuk dalam industri and then you dah explore dengan apa ni, dah terdedah dengan drawing yang complicatednya, so kadang-kadang dia akan potong ikut macam ni. So delete dulu. So dia akan potong ikut sini, dia akan potong sini, atau dia mungkin potong macam ni. Dia akan potong macam tu. Tapi tak ada masalah dari segi pemotongan tu. Yang penting macam mana kita nak identify area yang terpotong. Okay, so kalau misal kata lukisan macam ni, kita akan nampak dekat sini ada area-area mana yang terpotong. Okay, so this garisan yang warna hitam ni, okay, garisan merah ni adalah center line. Okay, boleh diabaikan. Alright, so this black line ni, okay, dia tarik garis sini, so you kena identify mana yang terpotong. Okay, contohnya yang ini terpotong, yang ini pun terpotong. So you akan kira terus which area yang hatch. Okay, biasa kalau misalnya kata area terpotong, kita akan terus buat dia punya hatch. Hatch ni lorik lorik. Ya, kita akan lorik macam ni. Hatch saya dah tunjuk hari tu kan. Tapi kita akan tunjuk lagi. Right. So itu satu. Yang kedua pula, okay, first dekat situ identify dia punya area yang dipotong. Right. So ada satu objek dekat sini. Satu objek. Which is kita nak tengok. Kalau yang ini kita tak nampak sangat dia punya ni. Pasal this is a simple design So kita nak tengok apa yang ada dekat dalam bahagian ni. Okay, apa yang ada dekat bahagian ni. Okay, apa yang ada dekat bahagian yang terpotong tu. Okay. Okay, kecilkan sikit dia punya tulisan dia. Okay, kita nampak kat sini Tuan nampak apa yang saya buat ni? Nampak je, nampak. Payah gila nak gerakkan dia. Tak boleh gerak. Baru boleh gerak. So nampak Alright. Okay, kita kena kecilkan juga. Supaya bahagian sebelah sana boleh nampak. Okay. Alright. Okay. So dekat sini kita ada isometric dengan fotografik. Right. So dekat sini. So kita assume dia punya tebal dia ni 20. Lepas tu longkang kat dalam ni adalah 10.
Okay, tebal ni 20, longkang ni 10. So kita assume kat sini the thickness ni, main thickness dia is 20. Ada, maksudnya ada gap dekat sini dalam 10 mm lah. So all the dimension in millimeter. Alright. So first yang kita nak lukis kat sini, kita dah ada lukisan kat sini. Tapi kita kena lukis juga. Misal kata kita ni. So untuk section cut, is kita kena lukis the orthographic view. Okay, which is kita kena start ortho kat sini. Then you draw balik ni semua. Okay. So nampak dekat sini ada 100. Okay. First macam biasalah untuk kita buat tu kita kena buat garis ray ni lah. Atau kita kena buat dari segi properties atau layer ni. Kita kena start layer ni dulu. Sekarang ni saya properties. Okay, start new layer. First object. Kita ambil yang saya buat secepat mungkin je. Okay, object. Dia color putih biasa. Then construction. Okay. Construction is color merah. Dia color merah. Okay. Oh, sebelum tu saya nak bagi tahu untuk section cut ni yang kedua, yang pertama tadi saya cakap benda ni kena dalam bentuk orthographic kan, orthographic view. Lepas tu yang kedua, dia tidak perlu lukis hidden line. Okay. So hidden line tak perlu dilukis lagi dah. Kalau misal kata untuk section cut. Okay. Ya section cut apa ni hidden line tak perlu lagi Lepas tu dekat sini center line. Okay, kita sesuaikan dengan apa yang ada kat situ. Center line saya letak color kuning lah. Right. Lepas tu seterusnya saya tambah lagi satu hatch. Hatch ni kita akan letak dia color hijau lah. Right. Lepas tu dimension pun tak perlu. Okay. So dimension tak perlu, hidden line pun tak perlu. Kalau untuk section punya section cut ni. So saya try lukis balik ke sini. Okay, saya draw circle. Saya draw ray dulu saya divide dulu benda ni. Saya ambil mana-mana point. Ni kepada section line. Line. Ambil midpoint dia. Tarik atas. Then biasalah object snap. Sekejap. Ni kita ambil 45 degree, 45 degree. Itu saya akan draw satu, dipanggil ni ray So I take this point, saya naik terus 45 degree. Yang ini semua dah clear semua dah faham macam mana cara ni kan. Dalam previousnya kelas ada saya explain. Alright. Lepas tu saya pergi dekat construction. Saya pergi dekat saya pergi construction. Okay, kalau misal kata ni, sekejap saya tambah satu layer lagi lah untuk mudahkan awak. New layer. Divider saya letak kat sini. Divider ni saya tukar dia color putih juga. So this divider ni overall ni, yang ini saya bagi dia, saya panggil dia divider dia jadi color divider. Then pergi dekat construction, construction. Set modified, saya nak setkan dia. Saya letak jarak dia sini 10. Okay. So saya offsetkan this line, pergi ke sini. Ni di sini. Sini. Okay, ni all this line adalah construction line.
So sedang nanti awak dah tengok je. Alright. So dia dah bagi kat sini untuk top view. Okay. So apa yang kita lukis adalah kat sini top view dengan front view saja. So top view saya letak dekat sini satu jarak dia 150 dan 150. Lepas tu jarak daripada sini ke sini adalah 103 100 berapa paling besar ni jarak dia ni? 75, radius dia 75 So kita kalau boleh rapatkan dengan yang ini. So yang ini 150, so maksimum dia dekat sini adalah 40. So 150 tambah 40 adalah 190. So saya tarik satu line daripada point sini pergi ke sini 190. Lepas tu naik ke atas 75. Okay. So kita dapat point center kat sini. Ini point dia kat sini. Right. Okay. Center dia dekat sini. So kita start draw. So kalau misal kata you boleh go to object terus pun tak ada masalah. Okay. Mula 100. Ini 100. Diameter. Diameter 100. Lepas tu naik lagi diameter 135.6. Lepas tu the last one adalah 75 radius. Okay, so you ada 3 bulatan kat sini. 1, 2, 3. So 1, 2, 3. Right. Lepas tu you kena tarik kat sini garis daripada sini pergi sini 150. Alright. 150. Pakai construction line. Dah kan. So the line pergi ke kanan 150. Pergi ke kiri 150. Okay. Dekat sini ada gap 20, 20. Okay. Saya settlekan ni dulu. Saya pergi dekat modify, go to offset. Sini ada 10 dah. So saya enter. So naik sini 10, turun sini 10. Naik sini 10. Okay. Alright. So dah ada 10, 10. So gap di sini totalnya 20. 150. Alright. So buat bulatan dekat sini pula. Sebelah sini ada 20 dia punya 50 dia punya sorry. Saya go to object. Okay, so saya letak kat sini center. Radius is 25. To the other side. 5. And the next one is 40. So kita ada sekat sini. So saya nak extendkan dia punya garisan ni. Extendkan garisan ni pergi sini, extend lagi pergi sini. Extendkan yang ini. Extend. So dia extend senang je tekan sini. Dia tak macam dulu punya extend. Extend dulu dia susah sikit. Okay. So kita dah ada garisan sini. So apa yang kita perlu buat adalah kita nak lengkapkan dia dan kita trim dia. So I choose circle kat sini. I pakai tangent radius. Tangent radius. So, how the radius kat sini?
Tangent, tangent radius. Radius, tangent, tangent. Radius, contohnya saya masukkan dekat sini 150 juga. Okey, kita pakai yang ini je lah. Tangent radius 150. Mungkin ni dia tak complete sikit soalan dia. So, modify and then trim. Scroll lagi. Tangent radius. Okay. Okay. Fine. Ni tak apa, abaikan je dulu. Boleh delete. Then draw another circle. Again. Okay. Okay. So, kita dapat yang macam ni. Ini pun kita boleh trim juga. So far betul ada masalah, ada silap, beritahu So kita pun trim dekat sini juga. Oops, sorry. Okay, betul lah ni. So, okay, saya sambung yang ini. Okay, so kita dah dapat dekat sini dia punya objek yang hampir sama dengan ni. Okay, objek yang hampir sama dengan ni. Okay, so saya teruskan lagi Alright, so kita dah dapat objek ni almost similar lah macam ni, bentuk macam ni, sama. Alright, so kita nak lukis dekat bahagian bawah dia, kita kena unjurkan dia semua. So saya letak kat sini layer construction. Okay. Kalau misal kata construction, okay. So kita ambil point yang ini, kita turunkan ke bawah, turunkan je ke bawah. Mana yang ada point, turunkan ke bawah. Ni dah turun ke bawah. So center dia pun turun ke bawah. Mana yang saya buang ni, yang saya extend ni dulu. Okay, kita tengok kat sini So kita kena ambil mana yang area sini. Okay. So yang ini contohnya saya tukar dia jadi, saya delete tadi dulu. Saya letak di satu garis yang panjang. Okay. Satu garis yang panjang macam ni. So kita kena ambil yang ini, saya tukar di color lain. Saya tukar di color hijau lah. Lagi senang nampak. Okay. So ini garisan dia. So, yang ini terpotong, dan ini yang nampak.
Sebelah sini nampak. Yang ini kita hilangkan, kita buang dia. Okay. So kawasan yang nampak kita kena turunkan dia ke bawah. So yang ini tadi saya assume dekat sini tinggi tebal ke atas ni 20. Yang ini gap turun ke bawah 10. So apa saya perlu buat adalah saya layerkan ni dulu. So saya modify, saya ni 10. Daripada sini turun ke sini 10. Ini turun ke sini 10. Okay. Ini dia punya tebal dia. Okay. Dia punya tebal dia. Right. So kita turunkan garis. Right. Daripada sini. Sini turun ke bawah. So each line yang mana garisan-garisan yang kita kena tu semua turunkan ke bawah. Ini pun sama. Bawah. Lepas tu ini garis tembung dia. Turunkan ke bawah. Lepas tu yang ini pula turunkan ke bawah juga. Semua turunkan ke bawah. Okay. Yang ini kita oh dia tak kena. Okay. Alright. So dia dah turun. Apa yang kita nampak dekat sini, yang ini tebal dia semua 20. Yang ini tebal dia 10. Okay. Kalau kita tengok dekat sini. So apa yang you start, you masukkan dulu objek. Okay. Objek. Supaya you boleh nampak dia punya bentuk overall dia. So sini semua 20. So dekat sini ada garisan terpotong. Garisan daripada atas ke bawah. Garis daripada sini. Okay. Ini bukan terpotong. Dia tak kena garisan hijau. So tarik lagi satu garis. Yang ini pula daripada sini di sini. Okey. Dekat sini dia turun 10. So dia turun 10 sini. Dia pergi ke sini naik atas. Pasal apa saya dia turun 10 daripada sini turun 10 naik ke atas. Pasal apa saya tak buang yang bahagian atas ni, pasal dia ada lagi yang dekat sini. Dia ni tinggi lagi 20. Yang ini je turun 10. So dia satu lagi. Ni 1 2 3 4. Okey. Lepas tu yang ini adalah garisan dia turun ke bawah. Okey. So, dia turun ke bawah, tarik lagi satu garis daripada point sini turun ke bawah. Okey. So, so bentuk dia macam ni. Juga dengan yang ini. 1 2 3 4. Das garisan yang ini. So bentuk dia akan macam ni. So saya padamkan layer dulu bagi nak nampak dia punya ni. Dia nampak mudah ni. Padamkan construction. Jadi bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Okey. Boleh faham bentuk dia macam ni? Okey. So sekarang hari tu saya pernah ajar macam mana nak patch, macam mana nak lorek kawasan-kawasan yang perlu dilorek.
Okay, lorek lah bahasa Melayu dia. Kalau misalkan bahasa Inggeris dia hatch lah. Okay, so area yang sini terkena. Yang sini tak kena Yang sini tak kena, jangan awak lorek ke sini lah. So mana yang terkena awak lorek. Okay, so daripada point sini, pergi ke sini, sampai ke sini semua. So that's mean, all this area kena potong. Ni potongan dia. Yang belakang ni, jangan lorek. Sebab ini adalah area yang kat sini. Area kat sini. Area kat sini. Area kat atas ni. Ini dia. Ini tak perlu di hatch kan. So yang ini pun sama juga. Ini bahagian bawah dia ni. So yang kena sekarang ni ada dua je. Satu dengan dua. Pasal dia symmetrical punya objek kan. So kalau sebelah kiri dia kena macam tu, kanan pun macam tu jugalah. Right. So apa yang kita perlu kat sini adalah, you pilih kat sini hatch. Select hatch. Dekat sini ada hatch punya pattern. Okay. So pakai yang simple saja, angle 45 degree atau hatch pattern ni macam ni. Awak boleh select siap-siap. Alright. So bagi saya, it's better you pakai yang standard ANSI ni. ANSI 131. Okay, ANSI 131. You cari area dekat sini. Macam ni. Pergi dekat bahagian plus ni, pick point ni. So you dapat area terus. Select sini. Dan select sini. Boleh juga you nak tarik-tarik yang ni. Tapi yang macam ni senang lah. Dia dah dapat area dia kosong. Okay, kalau nak combine pun boleh juga yang ambil kat sini. So dia punya hatching dia dah cantik dah. Dah akan cantum ni. So itulah hatching dia sebenarnya. Okay. So kalau kita tengok jawapan dekat sini. Ni ada jawapan dia. Yang bawah ni. Nampak ni area dia. Ni. Area yang kita dah hatch. So area kita hatch ni. So macam ni je. You see? Kita isukan benda ni yang section cut ni adalah pisau. Okay, so ni pisau dia. So pisau dia akan go through dekat sini. Dia akan potong dekat sini. Yang ini kena pisau ni. Okay, area ni kena pisau. Yang area sini kenapa saya tak hash? Pasal ini area dia kat sini. View dia kat sini ni sebenarnya. Okay, view dia kat sini. So tak kena pisau. Ni lubang. Tadi sini ni lubang, nampak ni lubang. So ni lubang. So area yang sini dengan area yang sini dia tak kena pisau. So tak perlu kita hash. Yang kena hash adalah area sini je. Ni kena potong kat sini. Nampak So okey, baik. So tak ada apa-apa soalan. Ada soalan lagi tak? So ada apa-apa soalan lagi? Tak ada soalan, saya boleh habiskan untuk ni. Untuk sesi pagi ni. Tak ada soalan Tak ada. Sir. Okey. Ya. Untuk yang section tu kira kita ambil front view dia je lah kan sir? Yang biasanya lah. Biasanya yang terpotong tu front view. Dia ikut So ni. Ni tengok ni. A garis ni tau. Ni kalau yang ni merah ni saya buang, dia akan ada satu garis ni. Garis panjang macam ni. So itulah view dia. Kalau bisa kata dia potong ikut sini, kan, dia potong ikut garis yang sini, itulah view dia. Arah view dia. Faham tak? faham sir, faham. So kalau section cut, awak kena tengok dulu potongan dia kat mana. Ada setengah-setengah kadang drawing, dia potong sengit tau. Dia potong serong. Pasal contohnya view tu, satu pipe dekat sini, satu batang besi sini, lepas tu dia menyengit, dia ada angle 30 degree tu. So dia potong ikut 30 degree tu. Itu pun awak kena buat dia punya section dia. Kalau yang macam tu dipanggil auxiliary view. Auxiliary view. View yang sengit. So ingat garisan ni. Adik tu. Kalau misalkan tak ada banyak section cut dia ada macam ni, dia ada B, ada C, ada D. So kena tengok. Yang macam ni satu je kan. So panah dia ni ke mana kita pandang. Okay. So kalau kita turunkan kat sini, kita pandang ni pandangan kita lah ni. Nampak section cut AA, pandangan AA. Alright. So Okay. itu saja untuk hari ni. So pula kalau misalkan ada masalah siapa yang kena banjir hari tu, minta bagi tahu dekat Timbalan Dekan ni TDPP atau maklum kepada PA, cakap saya terkesan banjir apa semua, minta bantuan ke, perlukan bantuan, just bagi tahu, maklumkan. So insyaAllah kalau UTM ada dia punya department yang akan bantu ni lah bagian kebajikan ya. Okay.
So itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.